Nampak kan cikgu share? Nampak. Okey. Mana tadi? Okey. Tadi yang color biru. Okey, yang ni kan. Kalau yang mana tadi ya? Okey, kalau yang ni terminal positif kan, arus lalu dia lalu tapi kat sini dia tak boleh lalu sebab kena blok. Okey, so tak ada arus lah. Cikgu buatlah tak ada arus kat sini. Okey. Kita tengok yang color merah pula. Yang color merah. Ni pula terminal positif, yang ni pula terminal negatif. So arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif kan. So arus lalu di sini dia boleh lalu. Sekejap cikgu padan yang color biru sekejap. Baik. Sekejap. Okey. So boleh tak arus lalu daripada terminal positif dia lalu pada diod ni, boleh tak? Tak. Tak boleh. Boleh. Boleh kan? Dia boleh lalu sebab tak kena blok dengan pagar. Sini pun dia boleh lalu. Sini pun dia boleh lalu. Sini dia boleh lalu tapi sampai sini boleh lalu tak? Dia boleh lalu tak kat situ? Tak boleh. Tak boleh kan sebab ada pagar kan. Kena blok. So tak ada lah arus. Dah. So sini pun tak ada tak ada arus juga. Okey. Jadi sebab tu lah jawapannya apa? C. Ya, sebab tu lah jawapannya C. Okey. Faham tak ni? Dah faham dah Syahdan? Syahdan. Faham. So kamu bagi jawapan C tu sebab memang kamu faham macam ni ke kamu tembak je tu? Tembak. Sekarang dah faham dah? Dah. Okey, next kita pergi nombor. Dah habis dah ke? Kamu sampai soalan nombor apa? Nombor 30. Okey, 30. Okey. So litar manakah yang tak akan menyalakan mentol? Okey, kita start daripada A lah. Okey, ni boleh menyala tak Syed Adam? A. Tak. Okey, A tak boleh menyala. Sebab apa tak boleh menyala? Ni terminal positif kan, ni terminal negatif. So arus mengalir daripada positif. Ni boleh ni. Ni boleh. Ni boleh. Yang tak boleh tu yang mana ni? Yang belah dari satu tu. Kalau yang A ni masih boleh kalau ni terminal positif kan, kita mengalir. Dia mengalir lah ni, dia mengalir. Dia ikut je kan arah. Okey lah ni. So ni boleh menyala. Maksudnya boleh hidup lah. Mentol tu okey, boleh menyala mentol. Okey. Sebab arus dia mengalir satu hala kan. Ni transistor apa ni? Syadam, NPN ke PNP ni kalau kat sini dia point out ni? NPN. Kalau NPN point in. PNP. Apa tu lah? Ya, betul dah Syadam. NPN lah betul lah. Ya, betul NPN. Kalau PNP apa? Kalau PNP. Point in. Point in. Okay, point in. So ini point out. Okay lah, point out NPN. Okay, so A boleh menyala. Okay, kita tengok yang B lah. Okay, B. Ni terminal positif, ni terminal negatif. Boleh tak arus mengalir? Dia mengalir. Tak boleh kan? Dia tak ikut arah. Tak boleh. Kalau yang C? Boleh. Mengalir. Okay, boleh kan? Dia mengalir. Yang ni pun ni positif, ni negatif. So ni positif, so arus mengalir daripada positif, mengalir. Dia ikut arwah kan, dia ikut arwah dalam transistor tu. Okay, so boleh lah ni. Okay, C boleh, D. Ni positif, ni negatif. Okay, arus mengalir daripada positif. Dia mengalir, dia ikut kan arwah transistor ni kan. So okay. Jadi yang tak menyala adalah B. B bola. Senang tak soalan macam ni? Senang. Senang je kan? Okey. Ada tak apa-apa nak tanya soalan dekat Syadam? Tak ada? Ke Syadam nak tanya? Tak ada. So Syadam kamu dah pandai ke belum ni? Dah pandai dah? Boleh lah. Sikit lagi yang kena belajar sikit. Itulah. Okey. Next, kita pergi soalan 31. Aisyah Zaidi. Ada ke Aisyah Zaidi? Ada Ustazah.
Okay, kamu nak share screen cikgu ke? Screen kamu ke? Sekejap, nak cuba. Nak cuba ah. Sekejap cikgu apa ni? Stop share Cikgu stop share. Mana lah? Sekejap cikgu kena. Okay. Okay, cuba share. Kejap. Dah dapat share ke belum? Hello? Nampak tak? Tak ada pun. Nampak. Nampak? Nampak. Korang nampak cikgu punya ke korang nampak Sabu punya? Oh, yelah betul kamu punya. Okay, nampak. Okay. Teruskan. Okay. Soalan 31. Apakah yang dipancarkan oleh nukleus thorium 234 apabila merebut menjadi nukleus yang lebih stabil? So dekat sini dia bagi 234. Kau tengah apa jawapan je? Kau tengah ni tengah nak tulis ke tu? Okay, cuba tulis. So beza nombor nukleon dengan nombor proton dia adalah kosong sebab nombor nukleon dia tak ada beza. Tapi nombor beza dia dekat nombor proton dia sebab dia tambah 1. So untuk ini dia akan pancarkan elektron. So, jawapannya D. Ya, D, donkey. Okay, maksudnya kan, kenapa cikgu boleh conteng kamu punya ni ah? Ni kamu punya ke cikgu punya ni? Tak tahu. Kejap. Lah, patutlah. Okay. Aduh. Ni, patut tengok cikgu tengok lain tadi. Okay, so, okay, jadi, buat balik Aisyah Zaidi. Okay. 2. 2, 3, 4. Merebut. Jadi. Okay. Dikeluarkan elektron. Ya, dia keluarkan elektron. Sebab apa? Sebab nombor nukleon dia tak tukar, tak berubah kan nombor nukleon. Yang berubah je nombor proton. Jadi 90 tolak elektron tu dia bukan 1, dia negatif 1 lah elektron. Buat Aisyah negatif 1. Ni yang bawah tu negatif 1. Jadi 90 tolak negatif 1 tu yang jadi 91. Okay. So dapat elektron. Okay, yang lain boleh ke? Yang lain? Boleh. Okay, next.
Okey. Okey, 32 tindak balas tersebut ialah B Pembelahan. sebab dia jadi 2. Ya betul, sebab dia belahkan uranium. Dia belahkan guna neutron kan. Jadilah pembelahan nukleus. Kalau pelakuran nukleus macam mana? Pelakuran nukleus? Pelakuran dia 2 benda. Mesti jadi 2 benda Dua, pelakuran. dia bercantum kan? Dua nukleus bercantum kan. Kita pakai hidrogen. Ada hidrogen, 2 atom hidrogen bergabung. Okey. So dia akan meletup. Tu yang jadi macam di mana? Contoh fenomena yang berlaku pelakuran apa? Fenomena kat mana? Di Matahari. ya, di matahari. Okey. Next 33. Okey. 32 miligram satu unsur radioaktif X yang setengah hayatnya 5 minit dimasukkan ke dalam satu bekas tertutup pada masa 0 minit. Lepas 10 minit, 4 miligram unsur radioaktif X ditambah ke dalam bekas itu. Berapakah jisim unsur radioaktif X yang tinggal dalam bekas itu pada 15 minit? Tunjuk jalan kira. Macam jalan kira dia? So, mula-mula dia 32. Dia mereput jadi 2. Jadi setengah. Jadi setengah. Jadi 16. Okey, betul. 16. Okey. Lepas tu? Dia mereput lagi. Ya. Dia mereput lagi. Jadi 8. Tapi dekat masa 10 minit, dia ditambah lagi. Dia tambah berapa gram? Berapa miligram? Okey, 12. Tambah 4 miligram. So jumlah 12 miligram. So dia nak 15 minit. So mereput lagi. So jadi 6. Jawapan dia C. Ya, betul. Okey. So dah 5 minit. Lepas tu tambah lagi 5 minit, 10 minit. 10 minit dia tambah lagi unsur radioaktif 4 miligram. So 8 tambah 4, 12. Kemudian 12 tu kamu reputkan lagi. Jadilah 6. Okey. 5 minit kan. So total dah berapa minit dah? 5, 10, 15. 15 minit. So jadilah 6 miligram. Okey, next. Soalan 34. Dalam satu tindak balas nukleus, tenaga 2.69 darab 10 kuasa negatif 12 Joule dibebaskan. Berapakah cecak jisim? Ini kena guna formula E sama dengan mc square. Okey. So tenaga dah bagi 2.69 darab 10 kuasa negatif 12 sama dengan M. M tu cecak jisim. Laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okay. So M nanti dapat jawapan D. Ya, kamu cari M 2.69 darab 10 negatif 12 bahagi dengan 3 darab 10 kuasa 8, make sure kuasa 2. Pastikan dia kuasa 2. Dapatlah jawapan D. Okay. Yang lain dapat ke D? Dapat. Dapat. Okay, next. 35. Dia pakai formula apa ni? 35 ni. Tak dengar lah Aisyah. Oh Aisyah. Dah cakap tak dengar suara dia pula. Dia termute ke apa? Oh,
lah. Okay. So dia nak bilangan foton. So kena pakai formula P sama dengan NHF. So F dia tak bagi. So kena pecahkan dia jadi P per lambda. So jadi Boleh? tak muat. Lepas tu panjang gelombang tu tukar kepada unit SI. Dia jadi 5 darab 10 kuasa negatif 9. Okey. So rumuskan dia dapat jawapan A. Ya, dapat A. Okey. Cikgu pun perasan ada button ni lah. Cikgu boleh conteng apa ni. Okey. Asalnya kan dia pakai formula P sama dengan NHF kan. Dia kan formula dia. Okey. Lepas tu yang frekuensi tu kan kita ada kan cahaya. Cahaya kan laju. Kita ada formula laju gelombang V sama dengan F lambda. Baik. Tahan sekejap. V sama dengan F lambda. Okey. So apa ni kita pakai laju cahaya. So laju cahaya kan simbol dia C. C sama dengan F lambda. Jadi kita nak cari F. F sama dengan C per lambda. Okey. Tu yang kita gantikan F ni dengan C per lambda. Tu jadi NH C per lambda. Tu yang kamu dapat formula ni. Faham tak? Macam nak dapat? Faham. Faham kan? Okey, lepas tu carilah nilai N. Okey. H dah tahu dah. Pemala dah bagi dah pemala ni. Planck ni. C laju cahaya dah tahu. Panjang gelombang. Make sure lah dalam unit meter. Okey. Dapatlah N. Okey. Sekejap. Okey, next. 36. 36 maksud frekuensi ambang ialah A. Frekuensi minimum pancaran yang ditujukan untuk melepaskan elektron dari permukaan lubang. Melepaskan mana jawapan ni? Bukan C. Jawapannya A. Ya, A. Melepaskan elektron tau. Okey. Bukan melepaskan foton melepaskan elektron. So jawapannya A. Okey, next 37. Raja menunjukkan satu graf arus melawan voltan dalam satu eksperimen untuk menentukan nilai pemalapan. So kalau nak tahu, kena tengok dia punya paksi voltan dia. Okey. Voltan dia dekat sini. Sebab dia dikira voltan pengaktifan. Ya, tu nama dia voltan pengaktifan. So voltan pengaktifan K lebih kecil daripada voltan pengaktifan L. Okey, apa maksud voltan pengaktifan? Apa maksud voltan pengaktifan? Voltan awal. Dia voltan awal kan. Okey, tak payah cikgu contoh sikit. Voltan pengaktifan pengaktifan adalah voltan minimum. Okey, voltan minimum untuk kesan. Untuk kesan fotoelektrik. Untuk kesan fotoelektrik
untuk kesan fotoelektrik berlaku. Okey. Masa mula-mula elektron keluar tu, voltan dia, inilah voltan minimum. Itulah voltan peraktifan. Voltan minimum untuk kesan fotoelektrik tu berlaku. Contohlah bila kamu buat eksperimen, nak apa ni, nak tentukan nilai pemalar Planck kan. Eksperimen nak tentukan nilai pemalar Planck. Okey, jadi dia punya, bila kamu buat eksperimen kita pakai lampu lah, kita pakai lampu LED. Kita ada lampu LED. Contohlah kita ada LED merah kan, kita ada LED biru. Buatlah macam-macam LED. Okey. So kan masa kita nak nyalakan lampu LED merah, masa dia mula-mula menyala tu. Masa dia mula-mula menyala tu lah kamu terus ambil bacaan voltan dia. Contohlah bacaan voltan masa dia mula-mula lampu LED merah ni nak menyala, voltan dia adalah 1.75 volt. So 1.75 volt ialah dia punya voltan pengaktifan. Okey. So nak guna waktu bila ni voltan pengaktifan ni, kita akan guna dalam formula untuk tentukan nilai pemalar Planck. Okey. Contohlah merah kan, cahaya merah panjang gelombang dia 650 nanometer. Okey, dah dapat data, nanti kamu boleh kira pemalar Planck. Okey, macam nak kira pemalar Planck? Okey, cikgu contoh, dia punya formula dia kan E sama dengan HF. Yang mana satu pemalar Planck? F tu frekuensi. H ni lah kan? H. So nanti apa ni, F tu kita boleh pecahkan dia. So H F. Tadi kan V sama dengan F lambda kan? Itu laju cahaya lah kan? C sama dengan F lambda. So F sama dengan C per lambda. Jadi ni C per lambda. So E sama dengan H C per lambda. Okey. Lepas tu ni formula ni, lagi satu formula ni E sama dengan EV. Okey, so ketika E tu dengan ni, HC per lambda sama dengan EV. So V tu lah, E tu elektron, charge elektron. V tu apa? V ni lah voltan pengaktifan. Faham tak? Faham ni? So nanti kan ni panjang gelombang, ni elektron, charge elektron, ni voltan pengaktifan. So nak cari pemalar Planck kan, H sama dengan apa? Lambda elektron, charge elektron, voltan pengaktifan per dengan laju cahaya. Okey. So nanti kamu masukkanlah nilai ni panjang gelombang cahaya merah ni. Lepas tu masukkan nilai elektron, charge elektron kan 1.6 darab 10 negatif 19. Lepas tu V ni lah voltan pengaktifan 1.75 ni. And then bahagi dengan laju cahaya. So kamu akan dapatlah nilai pemalar Planck. Berapa nilai pemalar Planck? 6 darab dengan 10. Berapa nilai pemalar Planck? Siapa ingat? Siapa ingat nilai pemalar Planck? 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okey, 6.63 darab 10 negatif 34. Okey, unit dia joule second. Okey. So macam itulah cara nak cari nilai pemalar Planck. Ini kalau pakai LED merah, kalau pakai LED biru pun sama je cara dia. Masa mula-mula nak menyala tu, kamu ambil dia punya voltan pengaktifan dia tu. Nanti masukkan dalam formula yang ni. Okey. Nanti kamu akan dapat nilai dia lebih kurang je macam format ni. 6.63 darab 10 negatif 34. Okey. Tapi ni soalan ni simple je, dia tanya ni je kan. So voltan pengaktifan lah ni. Itulah dia voltan pengaktifan. Faham ke? Respon. Faham. Okey, faham. Okey, next. Okey, cikgu. Okey, teruskan. Nombor 38, antara yang berikut yang manakah benar mengenai kesan fotoelektrik?
Yang pertama, dia kata pembebasan elektron tidak akan berlaku untuk keamatan cahaya yang sangat rendah. So, jawapan dia salah sebab dia tak bergantung pun dekat keamatan cahaya. Ya, Nombor dua, Dia bergantung kepada pengeluaran apa sebenarnya Kak? Pembebasan elektron sebenarnya dia bergantung, yang penting tu dia bergantung kepada frekuensi ambang. dia bergantung kepada frekuensi frekuensi cahaya tu yang memainkan peranan. Yang penting frekuensi dia tu kena melebihi frekuensi ambang. Kalau lah misalnya keamatan cahaya dia, sekejap saya nak contoh lagi. Okey. Kalau lah misalnya keamatan cahaya dia rendah tapi frekuensi dia tu melebihi frekuensi ambang, still boleh bebaskan elektron. Jadi keamatan cahaya ni tak mempengaruhi. Yang mempengaruhi tu adalah yang penting frekuensi dia. Boleh? Faham? Faham. Okey, kakak nombor 2. Baca nombor 2, betul tak nombor 2? Kakak ni termute lagi ke? Nombor dua, pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui kesan fotoelektrik berlaku serta-merta. Betul betul. Nombor tiga, kesan fotoelektrik adalah pelepasan elektron dari permukaan logam apabila disinari dengan pancaran elektromagnet. Betul sebab cahaya tu daripada pancaran elektromagnet. Ya, Tapi betul. nombor 4 salah. Nombor 4 salah. Apa dia kata bergantung dengan keamatan cahaya. Sepatutnya bergantung kepada apa? Yang penting ni frekuensi kan? Frekuensi. Apa-apa hal frekuensi cahaya tu yang penting Okey, so sebab itulah jawapannya adalah B. ya, 2, Jawapan B. 3. 2 dan 3, okey. B bola. Okey. 39. Okey. Raja menunjukkan satu lampu meja sisi katil berkuasa 80 watt. Jika lampu itu memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang 7.0 darab 10 negatif 7 meter. Berapakah bilangan foton yang dipancarkan dalam satu saat? Bilangan Kita foton. guna formula. Sama Guna macam formula tadi. P N plus F. okey. F dia tak bagi, so guna P sama dengan N H C per lambda. Ya, betul. So, cari N. Kamu gantikanlah kan power. Gantikan. 80 watt and H 6.93 darab 10 negatif 3.4. Tak muat laju cahaya. Muat. Okey. Lepas tu bahagi dengan panjang gelombang. Kali ni dalam unit meter. So tak perlulah nak tukar unit SI sebab dah meter kan. Okey, so kamu akan dapat. Jawapan dia D. Ya, betul. 2.82 darab 10 kuasa 20. Okey, last. Okay, and last. Nombor 40, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga dikenali sebagai foton. Ya, sebagai foton. Okey. Dia dalam bentuk paket kan. So foton lah tu. Okey, foton. Okey. Dah. Ada yang tanya soalan ke? Apa-apa ke? Semua okey? Faham tak untuk hari ni? Okey, faham. Cuma nak tanya tak kawan kamu yang ulang peksa? Diorang tengok, diorang kata kita bertulis tu sama ke tak sama? Kan macam syariah tu kan? Diorang cakap sama ke tak sama? Tak pasti je, tak tanya. Oh, tak tanya. Mau ingatkan kamu pergi tanya. Tak apalah. Yang cikgu tahu. BM kata tak sama. Oh, BM. Kertas. BM kertas tak sama Dia kata macam tak sama. Oh,
Maksudnya ujian bertulis tu dia ada set A, set B lah. Yang sama tu ujian lisan kot Yang mendengar tu kot kan. Yang mendengar tu sama. Yang tulis tu yang dia tak sama tu. Okay lah, tak apalah. Okay, dah. Lagi apa lagi korang nak? Ulang kaji apa lagi? Satu Ahad nak ke? Nak kelas ke satu Ahad? Sabtu boleh cikgu. Oh, Sabtu boleh. So Sabtu kita buat kertas 2 pagi esok Nanti cikgu pilihlah soalan apa yang berkaitan. Okey ke? Kalau esok kau apa korang nak buat kelas? Waktu macam sekarang pun boleh. Saya okey je, tak tahu orang lain. Tak apalah, kita buatlah pukul 11 sampai 12.30. Okey. Itu saja. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu. Ya, sama-sama.